Boleh YB masuk ke depan sedikit untuk berkongsi pengalaman apa yang cerita tentang kop ataupun lampasan kuasa itu. Speaker kena usung masuk kunci dalam tandas, kemudian seterusnya ada mesyuarat adun-adun daripada Pakatan Rakyat di bawah pokok, dan YB juga pernah membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi, menang, cuma untuk masa 24 jam sahaja kalau tak silap saya, kemudian kalah di Mahkamah Rayuan dan seterusnya kalah di Mahkamah Persekutuan. Dan kes YB ini menjadi satu presiden, satu landmark yang cukup penting dalam arena politik tempatan kita yang mungkin boleh berlaku di kerajaan pusat dalam tempoh terdekat ini. So balik kepada persoalan asas, bagaimana tragedi ataupun kejadian tahun 2009 itu mula-mula terjadi, dan bilakah YB tahu rancangan mereka untuk merampas jawatan ini? Silakan YB. Terima kasih saudara Akau. Sebenarnya apabila saya dapat memimpin kerajaan negeri Perak di bawah Pakatan Rakyat ketika itu, ada 4 lagi negeri yang telah pun juga dimenangi oleh Pakatan Rakyat, iaitu negeri Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan juga di Kelantan. 5 negeri termasuk Perak ini negeri Pakatan Rakyat. Dan sudah tentulah Perak ni agak berbeza, sebabnya kalau negeri-negeri lain itu memang kekuatan itu telah dilihat, ya. Tapi di negeri Perak hanya pertama kalinya orang Perak mengubah kerajaan. Jadi cabarannya agak besar. Yang keduanya, usaha untuk mengambil alih kerajaan daripada Pakatan Rakyat ini oleh UMNO Barisan Nasional, dia bermula daripada hari pertama lagi. Bila saya lepas kat sumpah, maka hari itulah UMNO dan Barisan Nasional berusaha untuk merampas, kerana Perdana Menteri ketika itu adalah Pak Lah. Pak Lah adalah Perdana Menteri dan timbalan dia adalah Najib. Dan Najib Tun Razak, Datuk Seri Najib Tun Razak, dia adalah pengerusi Barisan Nasional Negeri Perak ketika kami jadi kerajaan. Jadi sudah tentulah dia nak membuktikan bahawa dia terpaksa ambil balik kerajaan negeri Perak daripada Pakatan Rakyat dan masukkan Barisan Nasional semula. Jadi cadangan dan juga kerja nak rampas kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Perak ni bermula daripada hari pertama lagi oleh Barisan Nasional. Jadi kita dapat bertahan 11 bulan. Jadi, halo. Maksud YB, mencuba untuk mengugut itu bermula selepas sebaik saja PRU 12. Dia suasana ataupun senario nak membeli ini belum wujud lagi. Ketika itu cuma mempengaruhi secara politik. Mereka pergi ke kampung menuduh saya. Mereka menuduh saya ini lemah, saya ini jadi kuda tunggangan DAP. Jadi semua ini adalah mainan daripada UMNO Barisan Nasional nak menjatuhkan saya. Usaha mereka, sabotaj demi sabotaj. Itu sebab saya tidak berasa janggal, kerana sebagai pembangkang Barisan Nasional ketika itu, kami tahu dah dia nak mengambil alih kerajaan ini. Jadi mereka berusaha pagi, petang, siang, malam untuk mengambil alih. Terutamanya di don-don yang ramai pengundi Melayu. Maka UMNO Barisan Nasional cuba mempengaruhi idea mereka, mengatakan saya ini kuda tunggangan DAP. Sebenarnya kata yang menjadi kerajaan kami adalah kerajaan DAP. Kerajaan Cina DAP. Itu lagi dahsyat bunyinya. Walau macam mana pun saya teruskan. Nah, saya berkeyakinan ketika itu sebabnya saya didampingi oleh Menteri Besar Kelantan yang telah pun menjadi Menteri Besar sebelum itu. Jadi Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz, dia telah menghubungi saya daripada masa ke semasa, memberikan galakan, inspirasi dan juga memberikan motivasi untuk saya meneruskan kerja-kerja baik ini. Dan dialah salah seorang daripada yang memonitor saya. Dia memantau jalan-jalan saya. Jadi saya tidak berasa ketinggalan, tidak berasa kesorangan kerana dia memantau kerja-kerja saya. Pada masa yang sama saya juga berhubung dengan Saudara Lim Guan Eng di Pulau Pinang, saya berhubung dengan Tan Sri Khalid Ibrahim dan juga Datuk Azizan di negeri Kedah. Jadi kami boleh katakan serangkai ini dapat bertemu di masa ke semasa, walaupun masanya pendek, tapi dapat 2 kali bertemu. Jadi saya merasakan bahawa saya kenal pasti musuh saya adalah Barisan Nasional dan UMNO kerana mereka nak merampas kerajaan. Sampailah ke kemuncaknya mereka menahan perangkap kepada 2 orang wakil rakyat
PKR dan seorang wakil rakyat DAP. Maka mereka telah menggunakan perangkap ini untuk membawa mereka keluar daripada PKR dan juga keluar daripada Pakatan Rakyat, daripada DAP seorang, sehingga kami hilang majoriti. Jadi 29. 31 mereka curi 3. 3 telah keluar. Maka kita tidak ada majoriti. Maka itu sebab kerajaan tertumbang. YB, mungkin ramai penonton pada malam ini ingin mendengar cerita daripada YB sendiri sebagai Datuk Menteri Besar ketika itu. Apa yang berlaku dalam Dewan Undangan Negeri pada pagi itu sehingga kan YB Speaker kena kunci, kena usung, kena tangkap dan banyak orang tidak disangkakan polis tidak beruniform masuki Dewan dan sebagainya. Apa yang berlaku sebenarnya pada hari kekecohan dalam Dewan? Dewan Sedangan itu sepatutnya dirasmikan oleh Kebawah Maha Mulia Paduka Seri Sultan, iaitu masa itu dia belum jadi, dia masih Raja Muda, ya. Jadi untuk itu dia akan merasmikan persidangan pada hari itu. Jadi dalam persidangan itulah berlaku kemelut, yang mana mereka telah pun cuba sedaya upaya untuk memuat kucak-kacir dalam Dewan itu, ya. Dan sehingga tergendalalah perasmian. Perasmian itu tergendala, tidak dapat dirasmikan pada ketika Tuanku telah sampai ke bangunan SUK, tapi belum boleh masuk lagi untuk bertitah kerana ada kemelut. Apa yang berlaku dalam Dewan itu adalah satu usaha daripada Barisan Nasional UMNO untuk mengusir speaker kerana mereka dah ada calon speaker mereka sendiri. Jadi untuk itu mereka cuba supaya untuk mengeluarkan speaker, dan speaker tidak mahu. Speaker masih pertahan kedudukan dia. Jadi untuk itu mereka telah berlaku suasana yang kurang sopan, yang tidak demokratik. Mereka mengangkat speaker itu menggunakan tenaga luar, menggunakan pengawal keselamatan luar yang ramai masuk dalam Dewan. Jadi bila saya lihat keadaan itu berlaku, maka Dewan telah pun dicerobohi oleh orang luar dengan usaha dan kerjasama daripada Datuk SUK ketika itu. Maka saya telah pun sebagai Menteri Besar, saya mengarahkan untuk mereka keluar. Mereka tak mau keluar sebab mereka ada operation mereka untuk menghalau speaker keluar. Jadi bila speaker tak mau keluar, maka mereka datang, hampiri speaker dan mereka tarik speaker ke bawah. Mereka keluarkan speaker itu. Bila speaker itu dari keluar, kami daripada Pakatan Rakyat ramai-ramai keluar untuk menyelamatkan speaker. Kita cuba menyelamatkan speaker, tapi oleh kerana mereka telah membawa masuk petugas-petugas asing yang bukan ahli Dewan, yang bukan juga petugas-petugas daripada Dewan itu. Mereka bawa pengawal keselamatan daripada luar, hampir 15 orang dengan senjata sekali untuk membantu supaya wakil rakyat UMNO boleh mengusung speaker terkeluar. Jadi bila kami gagal untuk pertahankan speaker itu, telah kami ditolak dan ditendang sebagainya, speaker telah diheret keluar belakang Dewan dan disimpan dalam store, bukan dalam tandas, daripada dalam store, dan dikunci dalam store. Dia dalam store. Dan ketika itu jugalah timbalan speaker, iaitu daripada adun daripada Jelapang DAP, telah dilantik sebagai timbalan speaker. Dia mengusulkan supaya dipilih speaker yang baru. Dalam suasana huru-hara tu, speaker baru dipilih. Maka dipilih speaker baru, iaitu saudara Ganesan, apa nama dia? Ganesan. MIC, dari MIC. Ganesan. Dia ni daripada MIC. Maka telah dikelolakan mesyuarat itu, digunakan timbalan speaker untuk melantik speaker baru yang haram, namanya Ganesan. Jadi ketika itulah sidang mau dimulakan dengan titah tuanku. Ketika itu saya masih duduk di tempat kerusi Menteri Besar lagi. Maka bila saya undang Buah Duli itu masuk ke Dewan dan saya persembahkan titah tuanku, sebelum tuanku bertitah, saya telah bangun dan ampun tuanku menyatakan bahawa Dewan ini telah diceroboh oleh orang luar. Mereka masih lagi duduk dalam Dewan itu. Jadi saya mohon tuanku untuk mengeluarkan mereka ini. Maka tuanku mengatakan ahli-ahli yang bukan, kerana tidak ada kena-mengena dengan Dewan, dia minta keluar. Barulah anggota-anggota keselamatan luar ini, daripada mana saya pun tak tahu, diarahkan oleh tuanku keluar. Jadi selepas mereka keluar, baru tuanku mulakan titah tuanku.
selepas habis titah tuanku, maka saya pun mengiring tuanku untuk pulang semula. Pulang. Jadi itu Dewan pun diberhentikan. Jadi apa yang berlaku dalam Dewan itu, Barisan Nasional, UMNO keseluruhannya, kecuali seorang MCA, mereka telah pun mengusung dan mengheret speaker keluar sehingga koyak-koyak baju speaker tu. Dan mereka nyah dia dalam satu storeroom di belakang Dewan. Dan inilah yang menyebabkan Dewan tu huru-hara dan kucak-kacir. Sampai dengan cara yang gangster ataupun something lah, sebab dia pakai tarik lebih teruk pada gangster, sebab ada di antara mereka bawa senjata api masuk dalam Dewan. Jadi ini untuk pengesahan daripada YB, sebenarnya semua wakil rakyat tidak dibenarkan membawa senjata masuk Dewan kan, even pada mesyuarat yang biasa. Betul. Kalau mesyuarat biasa, maka anggota keselamatan akan menyemak kami, menyiasat supaya tidak ada bawa senjata api, kena tinggal di luar. Tapi dalam suasana hari itu, pengawal keselamatan Dewan tu telah diambil alih oleh kumpulan lain yang dibawa masuk oleh Setiausaha Kerajaan Negeri ketika itu dengan izin dia. Maka Setiausaha Kerajaan Negeri telah membenarkan orang luar masuk, telah berpakaian lengkap mengikut protokol pakaian, dan mereka inilah yang telah mempamerkan adanya senjata yang mereka pegang, menyebabkan wakil rakyat, Pakatan Rakyat, adun-adun Pakatan Rakyat, kami agak tergamam. Kami agak tergamam kerana ada melihat mereka bawa senjata. Jadi untuk itulah mereka berjaya mengheret speaker dengan kekerasan. Bukan lagi something, tapi agak memalukan, cukup memalukan apa yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional di Dewan Undangan Negeri Perak pada bulan 2 tahun 2009. Yang cukup tidak bertamadun lah mungkin. Ya, memang tak bermadun, memang tak biadab lah, kira biadab. Tak menghormati Dewan. Okey. YB, mungkin seterusnya minta YB ulas sedikit, kemudian YB bawa kes ini kepada Judicial Review, semakan kehakiman. Ya. Dan seterusnya ringkasannya macam mana? Selepas perkara itu berlaku, rampasan kuasa itu berlaku, maka saya telah pun mengemukakan saman, ya, maknanya saman pemula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dan perbicaraan itu saya telah menjadi saksi utama dan diikuti dengan beberapa orang saksi yang lain, termasuk jugalah Menteri Besar Haram ketika itu daripada Pangkor. Ya, Menteri Besar Haram daripada Pangkor. Jadi untuk itu mereka tidak menerima bila kami dalam Dewan menyatakan bahawa ini adalah rampasan kuasa. Ya. Kami telah duduk di tempat pembangkang selepas itu. Setelah kerajaan tumbang, duduk tempat pembangkang. Jadi dia yang berlaku dekat Dewan menyebabkan hari ini nama baik UMNO tu pada asalnya tercemar kerana apa yang mereka buat dekat negeri Perak. Dan hari ini mereka diberikan kesempatan untuk membersihkan nama mereka balik di peringkat nasional supaya imej mereka jadi positif. Saya harapkan mereka dapat buat keputusan menyebelahi rakyat supaya keputusan itu selari dengan kehendak Majlis Raja dan kehendak Tuan Agong, dan rakyat suka di atas tindakan UMNO. Kerana hari ini kepincangan yang dibuat oleh Mahiyadin ini dan juga Perikatan Nasional ditanggung oleh rakyat bukan hanya dalam keadaan COVID, bukan hanya dalam keadaan ekonomi kita merudum, tapi dalam suasana gagal. Barisan Perikatan Nasional adalah gagal. Jadi kegagalan itu telah pun ditanggung sebahagiannya oleh UMNO. UMNO tak dapat lari daripada masalah bahawa mereka juga sebahagian daripada kerajaan. Jadi bila kita kata kerajaan gagal, maknanya Muhyiddin daripada Bersatu gagal, UMNO pula gagal, dan PAS gagal. Tiga parti ini adalah parti di bawah Perikatan Nasional dan mereka bertanggungjawab kenapa telah berlaku hari ini. Balik kepada cerita tadi, YB menang di Mahkamah Tinggi, betul tak? Di Mahkamah Tinggi setelah dibahaskan, setelah dibuat perbicaraan, maka Mahkamah Tinggi telah menyelesaikan saya bahawa kerajaan yang dirampas oleh Barisan Nasional tidak sah. Yang sah adalah Pakatan Rakyat dan ini mandat daripada rakyat. Maka Hakim Abdul Aziz ketika di Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Menteri Besar yang sah adalah saya. Kemudian UMNO membuat rayuan. Mereka buat rayuan di Mahkamah Rayuan. Pada petang keputusan Mahkamah Tinggi, pukul 5 petang tu Mahkamah Tinggi buat keputusan. Pagi besoknya pukul 8 pagi, mereka telah buat rayuan di Mahkamah Rayuan. Dan Mahkamah Rayuan dengan hanya seorang hakim telah memutuskan untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi. Jadi ini satu perkara yang
yang hanya boleh terjadi bila ada arahan daripada pihak-pihak tertentu kepada hakim seorang. Sepatutnya dalam perbicaraan untuk mendengar rayuan ini, dia kena ada juga 3 orang hakim. Tapi ketika itu hanya 1 hakim saja, Hakim Zainun nama dia. 3. Nah, jadi dia memutus 3. Dan dia memutuskan bahawa keputusan Mahkamah Tinggi semalam perlulah diketepikan. Dan mereka datang balik masuk ke dalam Dewan menghalau saya semula. Sebab saya pada pagi itu selepas keputusan Mahkamah Tinggi, saya balik mula ke Pejabat Menteri Besar. Tapi oleh kerana ketika itu dapat arahan daripada Mahkamah Rayuan untuk dia rampas balik kerajaan itu, maka saya keluar balik daripada Pejabat Menteri Besar. Itulah yang menjadi kenapa keputusan itu mereka buat rayuan di Mahkamah Rayuan, dan saya masih lagi menyertai perbicaraan tersebut sehinggalah ia sampai ke Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Persekutuan mereka putuskan masih lagi mengikut Mahkamah Rayuan.